Pak, kita kembali lagi menurut Sampai Pagi yang kita siarkan secara langsung dan pagi ini wawancara yang akan kita bawakan kesihatan mental belia remaja kita ni. Dan kita bersama tetamu undangan kita yang sudah pun bersedia ni wawancara secara virtual pada hari ini. Bersama dengan Yang Mulia Puan Fauziah Hanani Haji Abdul Manap, psikologis kesihatan awam. Telah pun bersama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar Puan? Alhamdulillah. Muammar sama Atul apa khabar? Alhamdulillah kami sihat di syukur. sini, Puan. Jadi tajuk yang akan kita bincangkan di sini kesihatan mental belia remaja kita ni. Jadi mungkin Puan boleh menerangkan kepentingan topik yang kita ni bawakan pada hari ini yang boleh kita ni bincangkan. Kenapa penting untuk kita ni memahami tentang kesihatan mental belia remaja masa ini? Silakan Puan. Okey. Terima kasih Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu Muhammad. Jadi alhamdulillah berjumpa kita ni lagi Muammar dan Juana Atul dalam rancangan Rampai Pagi. Alhamdulillah dalam keadaan yang sihat. Jadi tahun lepas kita ni ada mengupas mengenai topik impak COVID-19 kepada kesejahteraan psikologi kanak-kanak. Jadi hari ini saya terpanggil untuk membawa tuan-tuan dan puan-puan para penonton Rampai Pagi yang dirahmati Allah untuk sama-sama kita ni fahami pulang serba sedikit mengenai kesihatan mental di kalangan remaja belia kita ni. Jadi kalau dikatakan remaja selalunya merujuk kepada lingkungan umur 13 hingga 18 tahun dan belia remaja yang saya maksudkan dalam topik hari ini termasuk juga hingga 25 tahun. Jadi 13 hingga 25 tahun. Jadi saya rasa topik ini jarang dibincangkan. Jadi sama-sama tadi mengupas supaya kita ni dapat pelajari apa yang kita ni dapat lakukan untuk membantu memastikan kesihatan mental belia remaja kita ni adalah dalam tahap yang sihat. Okey. Jadi secara umumnya apa kepentingannya? Kesihatan mental ni masih lagi ada stigma yang terkait dengannya. Jadi stigma ini adalah kefahaman, kepercayaan ataupun tanggapan yang salah dan tidak tepat mengenai kesihatan mental. Jadi sejujurnya stigma ni masih lagi ada di kalangan masyarakat kita ni. Disebabkan itulah kita ni perlu sentiasa lebih banyak mengadakan perbincangan mengenai kesihatan mental ni, lebih banyak perbincangan, meningkat kefahaman di kalangan masyarakat kita ni mengenai kesihatan mental dan hopefully stigma terhadap kesihatan mental satu hari ini nanda lagi ada. Jadi kesihatan mental ni sebenarnya saudara kepada kesihatan fizikal. Kita ni semua ada kesihatan fizikal, tapi anda semestinya tadi semua ada masalah kesihatan fizikal. Sama juga kita ni semua ada kesihatan mental, tapi anda tadi semua ada masalah kesihatan mental. Jadi perkataan kesihatan mental itu adalah sebenarnya neutral. Okey, kenapa penting juga? Yang kedua, peringkat umur belia remaja 13 hingga 25 tahun ini adalah masih dalam fasa perkembangan. Jadi dalam satu stage of psychosocial development, perkembangan psikososial, peringkat umur 13 hingga 25 tahun ini adalah bagi fasa pembentukan identiti. Jadi dalam peringkat umur ini juga, bahagian depan otak manusia dalam lingkungan umur ini, kita ni panggil bahagian depan ini namanya prefrontal cortex. Jadi belum lagi matang sepenuhnya. Ada satu kajian Muammar dan Atul pada tahun 2013. Ia dilakukan oleh Arain et al. Nama topiknya Maturation of Adolescent Brain dalam jurnal Neuropsychiatric Disease and Treatment. Jadi kajian ini menunjukkan kepentingan fungsi di hadapan belakang otak di hadapan otak ini, prefrontal cortex ini dalam executive function. Jadi maksudnya kegunaannya adalah untuk membantu tadi mengawal kita ni punya tingkah laku. Jadi mengawal diri daripada melakukan perkara yang buruk dan memastikan diri melakukan memilih membuat keputusan yang bijak. Jadi memikirkan kesan jangka masa yang panjang. Jadi dalam kajian yang sama juga menunjukkan
bahawa prefrontal cortex ni cuma mature, matang sepenuhnya dalam umur 25 tahun. Jadi apa maksudnya? Maksudnya disebabkan faktor-faktor ini, apabila remaja belia tu menghadapi satu tekanan, mereka lebih mudah terpengaruh dengan coping mechanism yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dada, gejala sosial, merokok atau menyalahgunakan internet. Jadi peringkat umur ini juga mereka mudah reaktif dari segi emosi. Sebab kenapa? Mereka masih lagi belajar macam mana cara untuk mengendalikan emosi mereka. Jadi terakhir sekali, ini berkait dengan kehidupan kita ni masa ni. Kalau kita ni lihat zaman kita ni masa ni, Masya Allah banyak cabaran daripada zaman sebelumnya. Perkara seperti globalization atau digitalization atau baru-baru ni kena declare metaverse. Jadi ini walaupun ia memberikan peluang atau kemajuan, namun ia mendatangkan cabaran juga. Kepada dan belia remaja kita ni perlu berwaspada akan kesan psikologi, kesan kepada psikologi dan kesihatan mental dorang. Okay, so itulah sebab sikit kenapa pentingnya kita ni untuk mengetahui pasal topik hari ini. Baik, Puan, mungkin juga dapat dikongsikan Coronavirus 2019, singkatannya COVID-19, bermula pada tahun 2019, namun dunia merasai akan kehadirannya pada tahun 2020. Sehingga setakat ini, bagaimana remaja kita ni akan impak daripada coronavirus ataupun COVID-19 berkenaan? Jadi sejujurnya dari start saya mula bekerja, tahun ke setahun saya semakin melihat pasien yang di dalam klinik yang dijumpai di klinik adalah semakin muda umurnya, sehingga lingkungan kebanyakan lingkungan umur belia remaja ini. Kemudian pandemik COVID-19 ni, kalau kita difahami, ia adalah satu krisis global, sampai sekarang ni dipanggil endemik sudah. Jadi bila kita ni berkatakan ia krisis global, apa maksudnya? Maksudnya ia mempengaruhi atau memberi kesan kepada semua orang, setiap lapisan umur, setiap lapisan masyarakat di mana saja diorang berada secara serentak. Selalunya kalau menghadapi krisis ada setengah orang yang menghadapi krisis, tapi ini semua secara serentak. Jadi kesannya kehidupan kita ni berubah secara mendadak. Kehidupan yang Tani tahu dulu, cara kehidupan Tani yang dahulu dan lagi dapat berapa di-apply pada masa ini. Kita ni ada what we call new normal masa ini. Jadi tekanan itu dihadapi oleh setiap lapisan umur, setiap lapisan masyarakat. Jadi tekanan inilah yang selalu yang memberi kesan kepada kesihatan mental belia remaja. Pertama, belia remaja kita ni perlu menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Orang tadi orang putihnya uncertainties. Jadi maksudnya tidak ada orang tahu apa akan di-expect seterusnya. Dan uncertainties ni secara psikologi ia menghakis psychological safety belia remaja kita ni. Dan ini memberikan tekanan kepada mereka. Yang kedua, bila diorang ni kan reach out for help dari ahli keluarga diorang, ahli keluarga yang lain pun mengalami tekanan yang sama. Sebab kehidupan orang pun sama-sama je berubah. Jadi di sana ada lack of support. Jadi orang sekeliling, diorang pun secara kapasiti, diorang indah terbala akan men-support belia remaja ni. Ada yang macam itu. Yang ketiga, contoh kita ni lah sebagai yang bekerja, bila kita ni ada meeting on Zoom, kadang-kadang Tani pun experience kengalihan, fatigue-nya orang, Zoom fatigue. Apatah lagi belia remaja kita ni yang masih di bangku sekolah, yang online learning, berdepan dengan skrin, diorang pun mengalami mental fatigue sebab terlalu ngalih berdepanan dengan skrin sepanjang hari. Yang keempat, ni juga lack of social interaction. Kalau Muhammad dan Atullah, kalau mengenang masa zaman bangku sekolah, yang kita ni I don't know what Muhammad dan Atullah, yang kita ni kenang is waktu bergaul sama kawan-kawan. Betul. So diorang ni di rumah, belajar di rumah. Jadi they are lack of social interaction itu memberi kesan kepada diorang. Jadi socialization ni sebenarnya is very important dalam proses fasa perkembangan diorang ni, iaitu pembentukan identiti. Jadi disebabkan ini terhad, ia memberi kesan kepada diorang.
Kelima, belia remaja Ketanian ni ada perancangan dorang sendiri dari segi pelajaran dorang, dari segi cita-cita dorang, dari segi harapan dorang. Tapi disebabkan pandemik ni, ramai di kalangan mereka yang pembelajaran mereka dorang ni terganggu. Ada yang sudah belayar di luar negeri terpaksa balik demi keselamatan dorang. Jadi ini serba sedikit je memberi lagi tekanan kepada dorang. Dan yang terakhir yang dapat saya kongsikan yang keenam dari segi peluang pekerjaan. Jadi baru-baru ni Tani melihat ramai yang graduate, Alhamdulillah. Jadi bagi yang graduate cabaran dorang adalah dari segi mencari pekerjaan. Sewaktu climate pekerjaan masa ni jadi ini antara faktor yang memberi tekanan kepada dorang. Dan disebabkan pandemik ini sudah berlaku now 2022 sudah, tekanan yang diorang hadapi ini berpanjangan, dan jika sekiranya mereka mendapati sokongan, bantuan panduan, bimbingan, ini boleh menjurus kepada masalah kesihatan mental. Itu dia yang dapat kita ketahui dengan penjelasan yang telah pun dibawakan dalam tajuk yang kita bawakan pada hari ini, kesihatan mental belia remaja Ketani. Dan remaja ni di lingkungan usia 13 tahun hingga 25 tahun ni pun dan juga fasa inilah fasa pembentukan identiti. Jadi memang Ketani pernah melalui zaman perkenaan, memang tidak matang sepenuhnya, namun banyak perkara-perkara yang Ketani lalui. Kalau dulu penceritaan Ketani mungkin lain, tapi kalau masa ini dengan tumbuhnya teknologi dan juga sebagainya, apatah lagi semasa endemik COVID-19, jadi banyak perkara yang banyak perkara yang telah pun dihadapi oleh para remaja kita ketika ini. Dan di sini mungkin soalan Ani, bagaimana sebenarnya ni Puan, kita ni sebagai ibu bapa mengenal, misal kata anak-anak Ketani yang belia remaja ni ada melalui kesihatan mental mereka, mungkin ada sesuatu perkara, macam mana Ketani sebagai ibu bapa mengenalnya? Okey, terima kasih Atul. Selalunya kita ni boleh nampak dari segi perubahan dari segi tingkah laku dorang, dari segi kognitif, cara pemikiran dorang, cara dorang bercakap, dari segi emosi atau dari segi fizikal. Jadi bila Tani nampak perubahan yang mendadak ni, ada 3 perkara yang Tani boleh buat untuk membantu dorang. Yakni yang pertama, tanya, dengar, bantu. Ask, listen, help. Tanya, dengar, bantu. Yang pertama, bila kita ni bertanya, tanya dengan niat ingin tahu dan ingin membantu. Tani perlu berikan ruang yang selamat, yakni safe space untuk belia remaja kita ni untuk meluahkan isi hati dorang dan keinginan dorang. Tanya-tanya, are you okay? Ada apa-apa yang happen today? So kita ni tanya. Yang kedua, bila lepas kita ni bertanya, kita ni dengar. Dengar dengan niat ingin tahu dan ingin membantu. Sebab kalau kita ni amati di sekeliling kita ni, kebanyakan kita ni disebabkan kita ni lebih tua daripada belia remaja ni. Kita ni cenderung untuk beranggapan bahawa kita ni lebih tahu dari diorang. Jadi Tani mudah menilai atau menjudge belia remaja kita ni. Baru je diorang memulakan cerita, sudah macam-macam kita ni punya andaian. Jadi satu tabiat kita ni juga, kita ni inginkan quick fix. Maksudnya belum lagi diorang bercerita pasal masalah diorang ni, sudah tak kita ni menembak dengan nasihat-nasihat padu atau solusi-solusi padu. Jadi sabar, Tani dengar dulu apa yang diorang akan ceritakan, because they are important too, and apa yang diorang akan sampaikan is important too. So walaupun niatkan bagi nasihat itu baik, tapi belum masanya, Tani berikan dulu ruang untuk diorang meluahkan rasa diorang. Fokus kepada mendengar. Kemudian bila diorang bercerita tu, Tani mendengar, simpan rahsia. Orang-orang muda ni pun berhak untuk cerita diorang tu dirahsiakan. Dan yang lastly, 3, bantu. Cuba berikan bantuan kepada diorang. Namun kita ni perlu sedari juga sejauh mana kita ni punya kemampuan. Sebaiknya cuba hubungkan belia remaja itu dengan perkhidmatan kesihatan mental yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi di negara Brunei Darussalam, Muammar dan Atul, kalau di sekolah selalunya ada kaunselor sekolah. Di bawah Kementerian Kesihatan kami ada menyediakan
Satu, perkhidmatan talian harapan 145 yang boleh didial dari 8 pagi hingga 11 malam setiap hari, dan ini boleh untuk mendapatkan nasihat kesihatan mental. Yang kedua, orang awam juga boleh mengunjungi pusat kesihatan atau klinik untuk dirujuk kepada pegawai psikologis di Kementerian Kesihatan. Jika dalam kecemasan atau di luar waktu pejabat, orang awam adalah dinasihatkan untuk ke emergency di hospital yang berdekatan. Baik, itu selanjutnya ingin jadi tanyakan kepada Puan, bagaimana cara untuk Ketani, sebagai contoh je khusus kepada remaja Ketani, bagaimana cara untuk mereka meluahkan, adakah baik untuk mereka luahkan apa yang terbuku di dalam hati mereka menerusi laman sosial, ataupun juga mengungsikan kepada seseorang yang baginya yang kenal tapi menerusi media sosial sahaja. Bagaimana Puan? Jadi di sini kita ni perlu fahami juga kenapa belia remaja itu resorted to meluahkan arah social media. Adakah disebabkan orang-orang di sekelilingnya ada yang sudi mendengar luahan hatinya. Itu kita ni perlu kenal pasti juga. Tapi bagi belia remaja, kita ni perlu berfikir secara panjang, jangka masa yang panjang. We call this consequential thinking. Consequential thinking ini di mana bila saya melakukan satu perkara atau tindakan, apakah kesan jangka panjangnya. Jadi contohnya bila meluahkan rasa hati dalam social media, ramai yang akan tahu, dan bila orang find out, adakah maklumat itu akan digunakan against remaja belia itu. Dan kemudian dari segi berkenalan dari internetnya, perlu berhati-hati dan berwaspada, sebab ini semua yang di luar sana itu mempunyai niat yang baik juga untuk kita ni. Dia mengatakan semua jahat Muammar tu dan dia remaja yang mendengar pada masa ni. Tapi Tani tahu sudah ada banyak kes di mana belia remaja ni terkena online predator yang Ketani indah mahu terjadi kepada siapa saja belia remaja. Nauzubillah min zalik. Jadi perlu berwaspada dan perlu berfikir secara panjang dari segi contohnya secara consequential thinking itulah, memikirkan kesan jangka panjang. Ya. Baik, jadi di sini Puan kalau tadi Puan ada mengongsikan lihat, dengar, dan bila Tani dengar tu Tani perlu sabar, kemudian Tani perlu simpan terlebih dahulu cerita berkenaan dan lepas itu baru kita bantu. Jadi bila sebenarnya masa yang sesuai untuk kita ni memberi bantuan kepada mereka setelah mereka ni meluahkan perasaannya dan sebagainya, apa permasalahan dan juga perubahan yang berlaku. Jadi bila sebenarnya masa yang paling sesuai? Jadi bagi saya rasa Muammar pernah bertanya Joni masa topik yang impak untuk kanak-kanak. Jadi Tani yang mengenali belia remaja tu sebab mereka diorang ni mempunyai personality masing-masing. Ya, berbeza. Jadi kita ni perlu observe do we think belia remaja tu ready untuk mendengar nasihat kita ni. Selalunya bila ia ready, ia akan bertanya sendiri. Contohnya, mak, apa patut ku buatnya? Lepas ia meluahkan rasanya tu, sudahnya nampaknya stabil dari segi mood. Ataupun, mak, can you bring me to to the clinic? Ada yang macam tu juga. Antara patients yang saya jumpai, diorang sendiri yang membagi tahu kepada parents diorang. Dan cabaran juga ni, terima kasih juga itulah sebab bertanya. Antara cabaran yang belia remaja kita ni hadapi juga apabila diorang meluahkan rasa hati diorang dan diorang memberitahu diorang memerlukan bantuan dari segi profesional. Unfortunately ada ibu bapa yang indah percaya. Indah percaya yang anak-anak diorang mengalami ni. Kemudian refuse, indah mahu membawa anak-anak diorang untuk berjumpa profesional. Sehingga anak-anak diorang tu severe dia punya condition. Jadi diharap melalui sedikit sebanyak segmen Minda Sehat harian ni dapatlah insya-Allah mengconvince ibu bapa
mengenai kesihatan mental belia remaja Ketani. Baik, Alhamdulillah ya, dengan penjelasan yang telah dibawakan hari ini, kesihatan mental belia remaja Ketani. Terima kasih kepada Yang Mulia Puan Fauzia Hanani Haji Abdul Mana, psikologis kesihatan awam, kerana berkesudiannya mengongsikan dan juga memperjelaskan lagi. Semoga ianya sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum Puan, sampai kita jumpa lagi. Waalaikumsalam, terima kasih.